Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam bahagian 2, bab 12, sukatan kecenderungan memusat, iaitu tajuk 12.1, sukatan kecenderungan memusat. Okey, standard pembelajaran 12.1.3 mengorganisasikan data bagi jadual kekerapan data terkumpul. Okey, katakan kita diberi suatu data. Okey, data ini ialah jisim murid tingkatan 2 jujur. Okey, terdapat 30 data dan kita nak organisasikan data dalam jadual kekerapan. Okey, ini adalah jadual kekerapan di mana sebelum kita mendapat kekerapan kita buat gundalan. Okey, di mana 49. Okey, 49 adalah kategori yang kedua. Maka kita tanda. Okey, kita tanda bahagian yang kedua. 61 pada bahagian 60 hingga 64. 52 pada bahagian yang ketiga. 56 bahagian yang keempat. 46 bahagian yang kedua. Dan seterusnya kita buat sehingga 30 data yang berkenaan. Habis, selesai semua 30 data. Okey, sehinggalah data yang terakhir. Dan kita tanda sehinggalah data yang terakhir di sini, 46. Kita tanda kumpulan 45 hingga 49. Okey, selesai kita buat gundalan. Kita kira 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka kita tulis kekerapan 5. Okey, yang ini 5, 10, 12. Okey, yang ini 4. Dan yang ini ada 6. Dan seterusnya yang ini ada 3. Untuk pastikan jadual kekerapan kita betul, kita perlu jumlahkan kekerapan. Okey, 5 tambah 12 tambah 4 tambah 6 tambah 3. Kita mesti dapat jumlah yang betul. Data yang kita ada iaitu 30. Okey, standard pembelajaran yang seterusnya 12.1.4 menentukan kelas mod dan min bagi suatu set data terkumpul. Okey, kita lihat dulu contoh untuk kelas mod. Okey, kelas mod ialah kelas yang mempunyai nilai kekerapan tertinggi. Okey, bagi contoh ini, kita ada data terkumpul dalam bentuk jadual. Maka apa yang perlu kita buat? Kita lihat kekerapan yang paling tinggi di sini ialah 12. Maka kelas mod ialah kelas yang mempunyai kekerapan paling tinggi iaitu kelas 45 hingga 49. Okey, 45 hingga 49. Okey, contoh yang kedua. Jadual kekerapan yang kedua. Kita lihat kekerapan paling tinggi ialah 8. Maka kelas modnya ialah 20 hingga 24. Okey. Sangat mudah untuk kelas mod. Okey, seterusnya kita ingin menentukan nilai min pula. Min bagi satu set data terkumpul. Rumusnya ialah hasil tambah titik tengah darab kekerapan kita bahagikan dengan bilangan kekerapan. Okey, kita lihat satu contoh. Okey, diberi jisim dan kekerapan. Okey, kita ada 5 kelas untuk jisim. Dan apa yang perlu kita buat ialah kita tambah 2 kolom untuk titik tengah dan kekerapan. Okey, titik tengah dan kekerapan. Kekerapan kita dah ada. Kita tambah kolom untuk titik tengah dan sebelah kanan untuk kekerapan darab titik tengah. Okey, macam mana kita nak dapatkan nilai titik tengah? Okey, kekerapan ni kita labelkan sebagai F dan titik tengah kita labelkan sebagai X. Okey, maka macam mana kita nak dapatkan titik tengah untuk kelas 40 hingga 44? Okey.
40 kita tambah dengan 44 dan kita bahagikan dengan 2, maka kita dapat 42 sebagai titik tengah. Begitulah yang seterusnya. Okey, 45 tambah 49 bahagi 2 dapat 47. 50 tambah 54 bahagi 2 dapat 52. 55 tambah 59 bahagi 2 dapat 57. 60 tambah 64 bahagi 2 dapat 62. Okey, seterusnya kita cari pula nilai kekerapan darab titik tengah. Okey, nilai kekerapan darab titik tengah. Okey, 5 darab 42 dapat 210. 12 darab 47. 52 darab 4. 6 darab 57. 3 darab 62. Okey, seterusnya kita perlu cari hasil tambah untuk kekerapan darab titik tengah dan juga bilangan kekerapan. Okey, bilangan kekerapan ialah 30 dan hasil tambah kekerapan darab titik tengah ialah 1510. Maka untuk mendapat nilai min ialah hasil tambah fx. F ialah frekuensi kekerapan darab dengan titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. 1510 kita bahagi dengan 30, maka kita akan dapat 50.33 sebagai min kumpulan data terkumpul ini. Seterusnya kita lihat satu lagi contoh mencari min bagi suatu set data terkumpul. Okey, kita ada 5 kumpulan data. 10 hingga 14 sehingga 30 hingga 34. Kita ulang langkah seperti contoh sebelum ini. Kita tambah kolom untuk titik tengah dan kekerapan darab titik tengah. Okey, untuk mencari nilai titik tengah, 10 tambah 14 kita bahagi 2, kita akan dapat 12. Seterusnya, 15 tambah 19 bahagi 2, kita dapat 17. 20 tambah 24 bahagi 2, kita dapat 22. 25 tambah 29 bahagi 2, dapat 27. Dan 30 tambah 34 bahagi 2, dapat 32. Okey, kita kira nilai kekerapan darab titik tengah. 5 darab 12. 4 darab 17. 8 darab 22. 7 darab 27 dan 2 darab 32. Dan seterusnya kita jumlahkan kekerapan 26 dan jumlahkan untuk kekerapan darab titik tengah dapat 557. Okey, min sama dengan 557 kita bahagi dengan 26 dan kita akan dapat nilainya 21.42.